Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Ashikin binti Muhammad Rukman dari Unit Pendidikan Islam 3. Untuk tugasan falsafah dan pendidikan di Malaysia ni, saya akan bantahkan tajuk kurikulum standard sekolah rendah iaitu KSSR dalam aspek pentadsiran. Sebagaimana yang kita sedia maklum, dalam satu kurikulum tu dia ada 3 aspek. Yang pertama iaitu aspek kandungan, iaitu apa yang perlu diajar kepada murid-murid. Yang kedua, aspek pedagogi iaitu cara guru mengajar kepada murid. Dan yang ketiga iaitu aspek pentadsiran, bagaimana guru membuat penilaian untuk melihat perkembangan murid-murid. Seterusnya, kurikulum standard sekolah rendah KSSR ni diperkenalkan pada tahun 2017. Sebelum tu ada beberapa kurikulum yang telah diperkenalkan, iaitu pada tahun 1983 kurikulum baru sekolah rendah, 1993 kurikulum bersepadu sekolah rendah KBSR, kemudian 2003 KBSR telah dilakukan semakan untuk penambahbaikan, dan seterusnya 2011 kurikulum standard sekolah rendah. Dan yang terbaru kurikulum standard sekolah rendah semakan 2017 yang guru-guru yang amalkan dalam kelas sekarang, iaitu yang terbaru kurikulum standard sekolah rendah semakan 2017. Seterusnya kita lihat maksud pentadsiran itu sendiri. Pentadsiran iaitu kaedah yang digunakan dalam proses pembelajaran untuk menentukan objektif pembelajaran telah tercapai. Kita nak tentukan sama ada penilaian ni dibuat untuk menentukan sama ada apa yang guru laksanakan dalam kelas dapat memberi pembelajaran yang bermakna ataupun tidak kepada murid-murid. Di sini terdapat kepentingan pentadsiran kepada beberapa pihak. Yang pertama, guru, iaitu guru mendapat gambaran tentang perkembangan murid. Seterusnya, guru dapat menilai keberkesanan PDP, dan kemudian guru dapat membantu memperbaiki dan menambah baik PDP, iaitu pengajaran dan pembelajaran. Dan yang terakhir, membantu merancang perancangan tindakan susulan. Bila seorang guru tu mendapat gambaran tentang perkembangan muridnya, dia dapat nilai sama ada pengajaran yang dia buat tu berkesan ataupun tidak. Jika ada kelemahan, dan guru ni akan cuba untuk memperbaiki. Seterusnya, mereka akan merancang tindakan untuk mengatasi apa sahaja kekurangan dalam PDP tersebut. Seterusnya, kepentingan kepada murid, iaitu yang pertama, memahami tujuan mereka belajar dan mengetahui kemajuan pembelajaran mereka. Seterusnya, dapat meningkatkan motivasi dan keyakinan diri, dan akhir sekali dapat mendapat maklum balas tentang tindak susun yang perlu dilakukan. Bila murid tu dapat lihat hasil pentadsiran yang telah dilakukan, mereka akan menjadi lebih bermotivasi untuk terus belajar untuk memperbaiki pencapaian mereka. Seterusnya, mereka akan dengan maklumat tersebut mereka dapat membuat tindakan susulan untuk memperbaiki prestasi dan mereka dalam pembelajaran. Seterusnya, ibu bapa. Kepada ibu bapa itu, ibu bapa mengetahui perkembangan anak secara menyeluruh, mengetahui potensi, kekuatan dan kelemahan anak-anak. Seterusnya, mengenal pasti pencapaian anak dari dalam pembelajaran dari semasa ke semasa. Dan yang terakhir, membantu anak dalam pembelajaran berdasarkan maklumat pentadsiran. Di sini kita lihat kepentingan kepada ibu bapa itu, sebagaimana kita tahu, ibu bapa perlu berkolaborasi dengan guru-guru untuk meningkatkan pencapaian murid-murid. Jadi dari hasil pentadsiran ni, ibu bapa dapat menilai sejauh mana kelemahan, kelebihan anak-anak mereka. Kemudian jika ada kelebihan, mereka dapat cuba bantu anak mereka untuk meningkatkan lagi perkembangan mereka. Seterusnya, pentadbir sekolah. Pertama, itu pentadbir sekolah mengetahui perkembangan murid secara keseluruhan, mengetahui keberkesanan proses PDP guru mata pelajaran. Seterusnya, merancang program peningkatan pencapaian pelajar, dan seterusnya memantau tindakan susulan. Sebagaimana kita tahu, pentadbir
akan memantau dari segi keadaan sekolah. Jadi pentadbiran ini penting untuk makluman mereka dan seterusnya para pentadbir ini dapat mencari jalan penyelesaian cara untuk meningkatkan pencapaian belajar, pencapaian murid di sekolah rendah ni lah. Okey, seterusnya kita lihat perbezaan antara KSSR yang tahun yang sebelum saya makan tahun 2011 dengan KSSR saya makan 2017 dari aspek pentadbiran. Okey, kita lihat KSSR yang dulu, pentadbiran hanya berdasarkan pentadbiran sekolah iaitu sumatif dan formatif. Kan tapi KSSR saya makan 2017 ni mempunyai tambahan lagi penambahbaikan iaitu pentadbiran sekolah masih lagi dikekalkan dan ditambah lagi dengan pentadbiran pusat, pentadbiran aktiviti jasmani sukan dan kurikulum, seterusnya pentadbiran psikometrik. Okey, pentadbiran dan bilik darjah. Pentadbiran itu terbagi dua iaitu formatif dan juga sumatif. Okey, formatif ialah secara berterusan dalam proses PDP, pengajaran dan pembelajaran, di mana seorang guru tu memantau perkembangan murid-muridnya berpanjangan tanpa ada waktu-waktu yang tertentu. Sedangkan sumatif pula pentadbiran dijalankan pada akhir unit pembelajaran. Contohnya peperiksaan yang diadakan 3 bulan sekali. Okay. Seterusnya maklum balas tentang sejauh mana sesuatu hasil pelajaran telah dikuasai. Okay. Seterusnya dapat maklumat tentang kelemahan dan kekuatan serta potensi seorang murid. Contoh formatif, latihan kerja rumah, kuis, lembaran kerja dan pemerhatian. Okay, seterusnya sumatif. Sumatif ni memberikan nilai yang membezakan pencapaian seorang murid dengan murid yang lain dan di sini akan mewujudkan perbezaan antara murid. Sedangkan fokus utama kita sebagai seorang guru adalah untuk meningkatkan perkembangan murid, bukan untuk membanding-bandingkan murid. Seterusnya sumatif ni digunakan untuk membuat pemilihan. Contoh sumatif adalah ujian topikal, ujian bulanan, peperiksaan penggal dan sebagainya. Okey, seterusnya kita lihat pelaporan pentadbiran sekolah rendah ataupun PPSR, iaitu suatu pelaporan pentadbiran baharu rentetan daripada pentadbiran berasaskan sekolah PBS yang telah mula digunakan pada tahun 2018. PPSR ni dilaksanakan untuk mentaksir pencapaian semua murid secara holistik pada peringkat pendidikan rendah, iaitu menggantikan istilah pentadbiran tahun 6 yang sedia ada iaitu UPSR, menggantikan istilah sahaja, tapi UPSR ni masih lagi dikekalkan. Seterusnya antara pentadbiran yang diadakan iaitu pentadbiran bilik darjah, seterusnya pentadbiran jasmani, sukan dan kurikulum, pentadbiran psikometrik dan pentadbiran pusat iaitu pentadbiran UPSR. Okey, pentadbiran ini sangat holistik iaitu merangkumi semua aspek iaitu dari segi jasmani, sosial, emosi, rohani, kognitif, okey. Dan komprehensif lagi dan bermakna. Seterusnya kita lihat PBD iaitu pembelajaran bilik darjah, pentadbiran bilik darjah. Okey, pentadbiran bilik darjah ni lebih bersifat formatif iaitu yang berterusan. Okey, di mana PBD ni mempunyai pentadbiran yang sangat berterusan dan bukan seperti pentadbiran yang bersifat sumatif. PBD ni mengutamakan kemajuan setiap murid, serta membantu guru membuat diagnostik. Penilaian diagnostik ni amat penting kerana dapat membantu perkembangan pembelajaran kanak-kanak melalui kebijaksanaan guru menilai kelemahan, halangan dan juga punca yang menjadi masalah kepada kurangnya lemah prestasi ataupun perkembangan murid-murid. Okey, kita lihat
PBD ni antara kelebihannya iaitu menggalakkan pemikiran yang ingin tahu, kritis dan kreatif, mengenal pasti kekuatan, kelemahan murid dalam pembelajaran, seterusnya menerapkan nilai ketuhanan, nilai murni, estetika dan patriotisme, mengesan perkembangan murid secara menyeluruh, merancang dan mengubah sesuai kaedah pengajarannya, seterusnya dapat mengetahui berkesanan pengajarannya, dan yang terakhir sekali mengambil tindakan susulan yang sesuai dengan serta-merta. Dengan adanya pentaksiran ni, guru dapat menilai kelemahan, seterusnya mencuba untuk memperbaiki kelemahan tersebut dengan membaiki cara pengajaran mereka dalam kelas. Kita lihat PBD ni dilaksanakan dalam semua mata pelajaran. PBD ni aktiviti pelajarannya menepati kurikulum bersesuaian dengan pembelajaran abad ke-21, iaitu pembelajaran yang menekankan aspek penggunaan ICT, iaitu selain itu penekanan terhadap nilai-nilai murni, patriotisme. Seterusnya kaedah pentaksiran yang dilaksanakan itu kuis, kerja projek, ujian bulanan, peperiksaan peringkat sekolah, dan beberapa lagi pentaksiran. Kaedah pentaksiran. Seterusnya tahap penguasaan. Tahap penguasaan ini diukur untuk menilai sejauh mana perkembangan kanak-kanak itu, bukan untuk membuat perbandingan antara murid-murid. Dan standard prestasi. Standard prestasi ni contohnya apabila murid itu dapat tahu suatu maklumat tu, dia dikategorikan di band yang berapa ataupun kategori mana. Kalau PBS dia biasa ada band 1, iaitu kategori band yang pelajar hanya dapat mengetahui sesuatu maklumat. Seterusnya mengetahui dan dapat faham maklumat ni, maka dia dinaikkan lagi kategori pada tingkat yang lebih baik, iaitu band 2. Itulah maksud standard prestasi. Selanjutnya ciri-ciri utama PBD. Ciri-ciri utama PBD ada beberapa, antaranya itu membolehkan tindakan susulan, di mana apabila seorang guru tu melihat keputusan pelaporan pentaksiran, guru tersebut dapat menganalisis bagaimana untuk membuat tindakan yang sepatutnya untuk mengatasi kelemahan pelajar. Seterusnya dirancang oleh guru, iaitu PBD ni pentaksiran atau penilaiannya dibuat oleh guru yang mengajar murid itu sendiri, bukan daripada guru-guru dari sekolah lain. Seterusnya iaitu ciri PBD iaitu bersistem, iaitu dilaksanakan dengan sangat sistematik yang punya langkah-langkah seperti yang pertama merancang pengajaran dan pembelajaran PDP, seterusnya menentukan instrumen, melaksanakan PDP dan pentaksiran, kemudian merekod, kemudian menganalisis, seterusnya mengambil tindakan susulan dan melapor. Melapor ni supaya dapat laporan tu dapat dilihat oleh murid dan juga ibu bapa. Seterusnya formatif dan sumatif. Sebagaimana telah dibincangkan, formatif iaitu pentaksiran atau penilaian yang dibuat secara berterusan, manakala sumatif itu secara berkala. Khususnya itu pelbagai faedah. Berbagai kaedah, iaitu PBD ni mempunyai berbagai kaedah yang pentaksiran, iaitu 3. Sebagaimana kita tahu, kalau KBS ataupun KSSR yang dahulu lebih menekankan kaedah penulisan. Untuk PBD yang terbaru ni dia ada 3 kaedah. Yang pertama iaitu penulisan, seperti yang sebelum ni. Yang kedua dari segi lisan, iaitu guru dapat melihat perkembangan murid melalui lisan ataupun komunikasi mereka, seperti menjawab soalan dalam kelas, memberi idea, melontarkan idea pendapat mereka dalam kelas. Seterusnya pemerhatian. Dari segi pemerhatian ni, guru memerhati tingkah laku murid-murid. Apakah murid-murid ni mengamalkan nilai murni yang sepatutnya dalam kelas? Adakah murid-murid ni melibatkan diri secara aktif dalam kelas? Seterusnya, ciri utama PBD itu berasaskan kriteria, itu menilai penguasaan berdasarkan standard kandungan, standard pembelajaran, standard prestasi dan tahap penguasaan yang telah ditetapkan.
Seterusnya, menekankan perkembangan individu, iaitu berdasarkan kemampuan individu dan bukan untuk membandingkan murid-murid itu dengan murid yang lain. Seterusnya, menggalakkan pentaksiran kendiri dan pentaksiran yang rakan sebaya, iaitu dapat melatih murid mentaksir kemajuan secara berterusan. Yang terakhir itu mengesan pembelajaran secara menyeluruh, iaitu dari segi aspek jasmani, rohani, emosi, intelek, kognitif, psikomotor dan juga afektif. Maksudnya bukan aspek akademik semata-mata. Seterusnya kita lihat kepada pentaksiran seterusnya iaitu PAJSK, iaitu pentaksiran aktiviti jasmani, sukan dan kurikulum. Ia melibatkan 3 komponen penting iaitu segak, kedua kurikulum, yang ketiga ekstra kurikulum. Segak ni kita lihat dengan lebih mendalam. Segak ni merupakan aktiviti yang berasaskan kesihatan murid. Iaitu komponen kecergasan ni diukur dalam segak terkandung dalam sukatan pelajaran pendidikan jasmani sekolah rendah. Ujian ini juga harus ditadbir urus oleh guru pendidikan jasmani dan ia biasanya dilakukan pada bulan Mac dan Ogos setiap tahun. Seterusnya kurikulum. 3 aktiviti kurikulum iaitu kelab, pasukan badan uniform dan sukan permainan. Antara aspek pentaksiran kurikulum ni iaitu aspek penglibatan, penyertaan dan prestasi murid. Contohnya, jawatan yang disandang. Apabila seorang murid itu mempunyai satu jawatan dalam kelab, contohnya dia menjadi pengurusi, maka dia memperoleh markah, contoh 10 markah. Dan apabila orang lain yang mempunyai jawatan yang lebih rendah daripada pengurusi tadi akan dapat juga markah tapi lebih sedikit daripada pengurusi tadi. Seterusnya, dari segi ekstra kurikulum. Ekstra kurikulum ni maksudnya aktiviti yang melibatkan di luar waktu sekolah, aktiviti sukarela. Contohnya, murid-murid dapat melibatkan diri dengan misi bantuan banjir kepada mangsa banjir, misi kutipan duit derma kepada surau ataupun masjid. Itu kita masukkan termasuk dalam ekstra kurikulum. Dan markah ekstra kurikulum ni akan digabungkan dengan mana-mana dua antara mana-mana yang markah paling tinggi daripada 3 aktiviti ni. Sama ada keadaan kelab persatuan, sukan pada uniform dan sukan permainan. Seterusnya, pentaksiran psikometrik. Kaedah sistematik untuk menggambarkan ciri, atribut ataupun trait psikologi seseorang sama ada dalam domain kognitif ataupun afektif. Ujian aptitude khusus tahun 6 ni dapat mengukur potensi seseorang murid sama ada dari bidang pembelajaran, aliran persekolahan ataupun bidang pekerjaan. Antara konstruk inventory kecerdasan pelbagai tahun 6 iaitu yang pertama, kemampuan existential, iaitu kemampuan murid untuk membincangkan hal-hal kewujudan seperti mencari makna dalam kehidupan. Yang seterusnya, intrapersonal, iaitu kemampuan murid untuk memahami dan menilai kekuatan, kelemahan, bakat terpendam dalam diri mereka dan minat kendiri. Seterusnya itu interpersonal, iaitu kemahiran berkomunikasi, interaksi dan bekerjasama dengan orang lain. Seterusnya kinestetik. Kinestetik itu untuk melihat sejauh mana kebolehan murid-murid mengawal dan memahami pergerakan tubuh mereka. Yang seterusnya,
Naturalist. Naturalist itu kecerdasan alam sekitar. Maksudnya keupayaan seseorang individu ataupun murid untuk mengenal pasti serta menghargai alam sekitar. Seterusnya, verbal linguistik itu kemampuan murid menggunakan bahasa, memahami maklumat dan memberi respon dalam pelbagai bentuk set komunikasi. Seterusnya, visual ruang iaitu kemahiran murid menganggap dan menginterpretasi ruang. Seterusnya, logik matematik iaitu kebolehan murid menggunakan nombor dalam kehidupan seharian untuk membuat penyelesaian secara logikal. Dan yang terakhir itu muzik. Itu menghargai, menghayati dan boleh mengubah lagu. Okey. Seterusnya, pentaksiran pusat ataupun UPSR, iaitu pelaporan UPSR ni ditentukan berdasarkan grade, iaitu contoh grade A, tafsirnya iaitu cemerlang, B baik. Okay. Dan pencapaian mata pelajaran juga mempunyai kriteria-kriteria tertentu. Contohnya dalam bahasa Melayu atau bahasa Inggeris, tahap pengetahuan sistem bahasa, kemahiran aplikasi bahasa, kemahiran aplikasi maklumat. Dia setiap subjek dia ada mempunyai kriteria tersendiri. Macam matematik, mengetahui, memahami, mengaplikasi, kemahiran mencipta, seterusnya keupayaan menyelesaikan ilmu matematik tadi untuk menyelesaikan masalah harian. Seterusnya. Yang terakhir pentaksiran yang terakhir itu PASR, iaitu pentaksiran alternatif sekolah rendah. Ia dilancarkan mulai tahun 2016, pelaporan komprehensif khusus bagi murid berkeperluan khas masalah pembelajaran. Jika murid-murid yang normal, murid-murid yang biasa, mereka akan menduduki ujian UPSR ketika berada di tahun 6. Dan jika murid tersebut mempunyai masalah ataupun berkeperluan khas, mereka akan menduduki pentaksiran ini. Okey. Seterusnya, kurikulum yang digunakan itu kurikulum standard sekolah rendah, pendidikan khas, pentaksiran bersepadu iaitu proaktif 1 dan prokhas 1 dan prokhas 2. Okey, konstruk antara instrumen yang terdapat dalam konstruk PASR ni iaitu inilah prokhas 1 dan prokhas 2. Okey, prokhas 1 ni menggabung jalinkan 3 subjek iaitu bahasa Melayu, kemahiran numerasi iaitu matematik dan kemahiran kemahiran hidup asas. Manakala prokhas 2 ni pula iaitu gabung jalin 2 subjek itu bahasa Inggeris serta kemahiran asas sains. Okey, sekian saja daripada saya. Terima kasih kerana sudi mendengar pembentangan saya pada hari ini.